belum berkahwin, yang akan berkahwin, yang akan berkahwin lagi. Faham? Ya, kerana buku ni adalah satu panduan petua, pedoman, bimbingan untuk menjadi ibu bapa yang misali, bapa misali lah. Kerana tuan-tuan bukan apa, bila kita perhatikan dalam Quran, antara dialog yang paling menarik adalah dialog seorang ayah dengan anak, dialog seorang ibu dengan anak. Di mana dialog seorang ibu dengan anak? Dua tempat. Satu kisah Maryam dengan puteranya Isa, dan satu lagi kisah tentang Nabi Musa dengan ibunya. Yang lain daripada semuanya kisah melibatkan ayah dengan anak, ayah dengan anak. Bermula daripada surah yang kedua daripada Al-Quran, iaitu surah Al-Baqarah. Sudah ada kisah tentang Nabi Ibrahim dengan puteranya Ismail. Saya berdirilah, seronok sikit berdiri. Jadi dalam buku dia, kenapa Ustaz Dr. Fatih Yusof buat buku ni? Kerana isu pendidikan adalah isu yang paling penting, tuan-tuan. Dia membina bangsa, dia menghasilkan. Mari masuk. Apa duk tengok main sini ni? Ya. Istimewanya buku ni kerana dia bukan saja mengetengahkan teori Quran, hadis, malahan juga dibawa kisah-kisah tauladan daripada zaman dulu sampai yang sekarang yang kita hidup. Ya, bila kita perhatikan dalam Quran, kita lihat surah yang kedua kisah tentang Nabi Ibrahim dengan puteranya Ismail. Kan Nabi Ibrahim berkahwin dengan isterinya Sarah selama puluhan tahun tak dapat anak. Kemudian Sarah telah memperkenalkan pembantu rumah mereka namanya Hajar untuk menjadi isteri Nabi Ibrahim yang kedua. Daripada isteri yang kedua dia dapat anak, dinamakan sebagai Ismail. Tengok, kan susu galuh dia. Kemudian bila dapat anak ini, takdir Allah SWT, berlakulah rasa cemburu daripada isteri yang pertama, yang mana Allah nak hikmah di sebaliknya supaya dipindahkan isteri yang kedua tu ke tempat yang jauh, iaitu Mekah namanya. Biwadin ghairi zari'in inda baitikal muharram. Dah tu Nabi Ibrahim duduk menghantar puteranya yang satu-satunya itu dan isterinya ke Mekah. Dah tu berpisah pula, tak dapat jumpa. Mereka hanya dapat jumpa selepas beberapa tahun selepas itu. Ya, ada 4 kali Nabi Ibrahim pergi ziarah puteranya Ismail. Kali pertama, ziarah itu dengan tujuan untuk menyembelihnya sebagai korban, sebagai ujian daripada Allah SWT yang Allah turunkan surah Safat, wa fadainahu bizibin azim. Kemudian datang kali kedua untuk melihat puteranya sudah berkahwin, dan pada waktu itu isterinya yang kedua itu telah wafat. Hajar telah meninggal dunia. Bayangkan tuan-tuan, pisah daripada isteri tersebut, Allah tak bagi jumpa, dalam satu tempoh datang-datang isteri sudah meninggal dunia. Ya Allah, pengorbanan hebat. Dah tu dia melihat bakal ibu kepada seorang Nabi yang akan turun, Nabi Muhammad SAW, nampaknya tidak juga layak, capable untuk mengambil tanggungjawab itu. Disuruh Ismail, kita tahu dalam kisah tersebut kan, Nabi Ibrahim datang, Nabi Ismail puteranya tidak ada. Dia tanya beberapa soalan, nampaknya menantu itu menjawab secara salah. Hidup kami susah, hidup kami kekurangan itu, kekurangan ini. Maka Nabi Ibrahim telah pesan kepada wanita tersebut, itu menantunya. Dia tak tahu itu pak mentunya, tuan-tuan. Kalau balik nanti, salam pada suamimu, mungkin salam pada dia, beritahu orang tua ni suruh tukar bendul pintu, matabatul bab, bendul pintu. Nabi Ismail pulang daripada berburu. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi ada seorang datang, ya abang, dia orang tua, dia kena salam kat abang. Dia kata bendul rumah ni kena tukar. Nabi Ismail faham itu mesej daripada Allah SWT, daripada melalui ayahandanya Ibrahim. Ya, dia suruh ceraikan wanita tersebut. Isteriku, terima kasih, dalam perjalanan hidup ini nampaknya Allah SWT suruh kita berpisah. Pergilah kamu kahwin dengan lelaki lain. Ya, maka Nabi Ismail pun kahwinlah dengan isteri yang seterusnya, kedua. Datang lagi Ibrahim. Waktu itu Nabi Ismail tidak di rumah. Assalamualaikum orang muda. Waalaikumsalam. Suamiku tidak di rumah, dia pergi buru. Bagaimana hidupnya wahai perempuan? Baik, segala-galanya sempurna. Dia tak cerita aib langsung suaminya. Baik, kalau suami balik nanti, kita salam padanya, katakan kepadanya, aku berpesan supaya jangan tukar bendul pintu. Jangan tukar bendul. Tuan-tuan tahu bendul apa dia? Tahu bendul? Macam tak tahu je. Bendul tahu kan yang bendul? Bendul, tuan-tuan. Maka pulanglah Nabi Ismail ke rumah. Isteri beritahu, bang, tadi ada seorang tua datang, dia kata salam kat abang. Dia kata pada abang, jangan buang bendul rumah, maintainlah dia. Bahasa kita lah, tuan-tuan, disimplify kan, kekalkan bendul rumah. Maka suaminya, main nak masuk dalam. Jangan jenguk-jenguk je, masuk sini. Dalam majlis ilmu, kat mana saja kita buat.
Kata Nabi Ismail, alhamdulillah wahai isteriku, nampaknya yang datang itu adalah ayahandaku. Dia berkenan dengan kamu dan Allah merestui perkahwinan kita. Jadi jadilah kau isteri kepadaku sampai bila-bila. Tuan-tuan, ini kisah yang Allah bawa dalam Quran. Dalam surah Baqarah, surah yang kedua daripada Al-Quran, kisah tentang pendidikan anak-anak. Kita beralih kepada surah Ali Imran pula, kisah bagaimana Maryam mendidik puteranya Isa bin Maryam, kelahiran yang tidak bersuami itu. Allah bawa dalam Quran kan, wa huzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Kisah-kisah dalam Quran ni kisah pendidikan anak dengan ayah. Banyak. Surah Luqman, lepas tu surah Al-Kahfi. Walaupun surah Al-Kahfi tu cerita tentang Nabi Musa, cerita tentang Zulkarnain, cerita tentang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, tapi Allah selitkan juga kisah bagaimana Nabi Musa melihat satu benda ajaib yang berlaku kepada Khidir, iaitulah dia ni merobohkan, dia menegakkan benteng yang roboh, padahal penduduk tempat itu tidak mahu meraihkan mereka, kedekut, tak mahu layan, tak mahu jaga mereka, tak mahu jaga kepentingan, tak mahu raihkan, tak mahu jemput sebagai tetamu. Tuan-tuan, Allah bawa kisah ni, lepas tu Allah sebut satu ayat, wa kana abuhuma salihah. Ya, orang yang hartanya berada di bawah di tempat ni, yang kita kena bangunkan bagi mengelakkan orang mencuri harta yang di bawah ni, kerana anak-anak ini masih muda dan bapa mereka dulu saleh. Nampak kisah pendidikan? Bapa yang saleh akan menyebabkan mengalirnya kebaikan itu pergi kepada cucu, cicit, zuriat dan sebagainya. Ya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, jadi isu pendidikan bukan isu main-main, isu besar. Kan? Bila saya pergi ke pusat serenti tuan-tuan, ke pusat anak-anak tahanan bawah umur dan sebagainya, melihat ayah ibu yang ada, kadang-kadang kita rasa sedih tuan-tuan. Nangis saja ibu. Nak, kalau ibu tahu ibu tak lahirkan kau kat muka bumi nak. Nangis dia. Ya, kenapa? Seorang ibu yang desperate, ibu yang sudah putus asa daripada rahmat Allah. Allah kesiannya. Ya, kalau dah dapat kita hulurkan buku ni kepada orang-orang yang masalah untuk mengajar mereka, masih ada ruang, masih ada peluang. Ya, masih banyak langkah yang perlu diambil. Pendidikan anak-anak ni tuan-tuan, dia based on apa tuan-tuan? Dia rahmat tuan-tuan, ikhlas. Ikhlas dalam diri kita berkahwin kerana Allah SWT nak jaga agama dan dapat keturunan yang baik. Lepas tu nanti kita lihat anak-anak kita ni penuh kasih sayang, kerana mereka adalah orang yang perlu ditunjuk arah. Kalau kita tak ambil peluang tersebut tuan-tuan, nanti kawan-kawan dekat luar yang akan lebih mengajar mereka kehidupan. Itu yang terserong tuan-tuan, tersesat. Kan? Jadi panduan dalam buku ni kalau lihat Dr. Fathi tulis dengan isterinya Ustazah Ros Izanuri. Ya, cuba lihat daripada awal lagi kefahaman tentang kekeluargaan, bagaimana kita nak bina. Ya, pendidikan dalam Quran disebutkan tarbiyah. Tarbiyah ni datang kata Rabb ni maknanya Tuhan. Kerana isu pendidikan adalah isu rahmat dalam diri, sayang. Ya, sayang. Banyakkan perkataan sayang. Ayah nak kamu jadi orang berjaya nak. Masa dulu abah tak ada peluang nak belajar macam kamu, tapi Masya Allah pada hari ni kalau kamu tak gunakan peluang ni, kamulah orang paling rugi. Tuan-tuan balik ke rumah dengan 3 ayat. Cuba dengar baik. Alung, belajar Alung. Bila Alung nak belajar? Message delivered tak? Dapat tak? Orang-orang muda yang dulu ayah pernah sebut, mana satu message yang arahan yang digunakan? Pertama. Yang kedua, ayah yang agak baik. Alung, belajarlah nak. Ni sebelum berbuka ni ada 1 jam lagi, ambil peluang. Itu dalam IPSR percubaan bahasa Melayu kau memalukan, tak dapat A pun dapat B pula. Ya, ayah tahulah kita ni keturunan India sebagai contohnya tuan-tuan. Ayah belajar nak main ambil peluang. Tapi ayah yang sangat cemerlang tuan-tuan, apa ayat yang digunakan? Tengok ayat nombor 3 Sayang, abah tahulah kamu seorang yang cemerlang. Kamu besok dah besar akan jadi usahawan perniagaan permainan. Usahawan permainan. Tapi sebelum jadi usahawan permainan, mari baca buku dulu. Setelah kamu baca buku, kamu dapat isi minda kamu dengan baik, kamu dapat jawab dengan baik, kamu jadi pelajar yang cemerlang, peluang terbuka luas untuk kamu. Mana ayat yang paling baik tuan? Suami-suami, kalian balik ke rumah, mana ayat yang digunakan? Tolong buat air lah, tak nampak orang penat ni. Letak kaki atas meja, duduk tersandar. Tapi suami yang lebih baik, yang sangat baik, berkata, sayang, abang penat lah, buatlah air sikit, air teh ke, Nescafe ke. Tapi suami yang paling cemerlang tuan-tuan, apa ayatnya? Panjang sikit, tapi tak keluar modal tuan-tuan. Sayang, abang dah pergi satu Malaysia tau, abang tak pernah jumpa teh yang best yang macam kau buat. Tuan-tuan, isteri tengah pitam pun dia melompat tuan-tuan.
Dia dengar ayat nombor 3 ni, power, motivasi ya, penuh dengan doa. Ya, moga Allah panjangkan umur dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah, tuan-tuan. Inilah dia dalam hidup, tuan-tuan. Komunikasi sangat penting, tuan-tuan. Dengan sebab itu Allah SWT menyebut dalam Quran, kalau kita perhatikan, qala ya bunayya wa idh qala Ibrahim, sentiasa berkata tanpa penat ya, tuan-tuan. Rupa-rupanya orang yang cemerlang, apa yang cemerlang, mereka akan menggunakan satu hari vocabulary-nya begitu banyak. Tapi berapa yang tak cemerlang, dia kedekut nak bercakap benda yang baik-baik pada anak-anak, pada isteri dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, kelebihan buku ni kalau tuan-tuan perhatikan, tengok tajuk pertama, tujuan tarbiyah dalam hidup, kesedaran untuk didik anak-anak, ajar anak bagaimana nak menciptakan ilmu dalam diri anak, motivasi untuk menajamkan akalnya. Rupa-rupanya akal ni, tuan-tuan, orang putih pun sebut sharpen your soul, tajamkan awak punya fikiran. Macam mana cara nak tajamkan? Macam mana ayat-ayat yang patut kita gunakan kepada anak-anak ni supaya mari tuan-tuan masuk. Kita ada bedah buku sikit. Mari masuk. Duduk kat depan tu tak dapat apa-apa. Duduk sini banyak malaikat ni. Mari ni. Ni. Nampak tuan-tuan ya? Lagi apa lagi dalam buku ni? Lihat. Didikan emosi. Bagaimana didik emosi anak-anak, tuan-tuan? Ya, sedari anak berada dalam rahim sebagai contohnya, apa cadangan-cadangan yang boleh kita buat. Tuan-tuan, orang-orang dekat negara Israel pada hari ini, orang Yahudi, tuan-tuan, bila pengesahan mengandungnya seseorang perempuan itu, maka hospital ataupun klinik kerajaan yang ada di negara mereka akan membekalkan, mari masuk. Kita ada sesi bincang buku sikit. Di negara Yahudi itu, maka ibu bapa akan dibekalkan dengan stereo. Stereo itu mengandungi apa, tuan-tuan? Bacaan terhadap kitab Taurat mereka, bacaan kisah Nabi-Nabi mereka, bacaan sifir muda, bacaan bahasa-bahasa yang penting dalam dunia, bahasa Inggeris, bahasa Jerman, bahasa French, bahasa-bahasa yang penting dalam dunia, bahasa Mandarin. Didengarkan kepada anak-anak itu, sekurang-kurangnya anak-anak itu punya minda, neuron dalam brain dia akan activated, tuan-tuan. Ini adalah satu teori Quran yang diaplikasikan oleh mereka. Lagi apa, tuan-tuan? Pendidikan jasmani. Kamu dah jawab apa nak? Dia pun nak dengar. Nampak tak sabar nak jadi ayah. Alhamdulillah ni. Tuan-tuan ya. Kemudian pendidikan jasmani. Bagaimana kita nak didik anak? Bagaimana cara kita merawat cara Nabi SAW sebelum bawa pergi ke hospital kalau dia sakit umpamanya. Ya, doa-doa yang Nabi ajar. Kemudian pentingnya pergaulan yang betul. Nak beli rumah, tuan-tuan, perhatikan kat mana surau, kat mana sekolah. Boleh tak kalau dengar azan sempat lagi nak pergi semayang dekat surau. Ni adalah poin-poin yang penting sebelum beli rumah. Kerana pentingnya environment keliling itu untuk membentuk anak kita. In case kalau kita pergi outstation, anak kita masih dengar azan kat rumah, tuan. Dia ada seorang anak yang menghafal Quran daripada usianya 10 tahun. Dia yang kita kenal dalam TV dahulu, kerana ayah ibunya sangat prihatin. Duduk dekat dengan masjid, kejap-kejap masjid buka Quran. Ya, buka Quran sebelum sembahyang itu setengah jam, berapa minit. Anak-anak ni daripada kecil fikirannya sudah biasa dengan Quran. Hatinya mula mudah untuk absorb Quran. Jadi bila sampai masa untuk dia menghafal Quran, Masya Allah, sekejap saja dia boleh hafal Quran. Tuan-tuan, kelebihan buku lagi kalau dilihat, kertasnya sangat baik. Dan dalamnya penuh dengan diagrammatic. Dalamnya penuh dengan illustrations. Ya, dan buku ni kami mengambil pedoman banyak daripada barat. Umpamanya macam DK. DK ni satu publisher yang terkenal ya, tuan-tuan ya. DK Books Publishers. Jadi pendekatan di sini, bagaimana cara kita nak mengajar anak pendidikan seks dekat rumah sebagai contohnya. Dia dalam Islam ni menarik. Islam daripada budak ni usia 7 tahun, dia ajar semayang 10 tahun, disebat kotak semayang dan dipisahkan tempat tidurnya. Wa fariqu bainahum fil madaji'. Kita orang Melayu, waktu bila nak sunat, nak khatankan dia. Kalau perempuan daripada kecil dia khatankan, lelaki biasanya orang Melayu ni 7 tahun, 8 tahun kan. Ya, sekarang pun alhamdulillah di banyak hospital sudah ada kesedaran. Mari masuk, tuan-tuan, mari duduk dekat. Jauh-jauh tu tak boleh dengar, okey. Ya. Jadi ini adalah satu teori sains yang dipadukan dengan kajian Quran dan hadis. Menarik, tuan-tuan ya. Dan diperkayakan lagi, di-enrichkan lagi dengan doa-doa daripada Quran, daripada hadis yang boleh kita amalkan selaku ibu bapa. Dan memiliki buku ni, tuan-tuan, adalah satu rujukan yang penting, satu manual yang baik, kerana kedua-dua ini merupakan pensyarah universiti dan mereka pun membuat kajian. Kelebihannya kerana banyak di komprehensif daripada Quran, daripada hadis, daripada pandangan-pandangan para ulama, diselaraskan dengan kajian-kajian barat. Ya, macam mana pegang anak, nampak?
Sayang hijab kamu? Dalam hadis dia ajar kita kalau pegang anak kan. Nama apa nak? Muhammad Afzal. Darjah berapa? 3. Dah besar nak jadi apa? Jadi saintis. Saintis, Masya Allah. MPH bagi dia hadiah buku sains ni. Tuan-tuan, Rasulullah SAW kalau pegang budak, tuan-tuan, pegang macam ni, tuan-tuan. Sampai Afzal ni. Baru tak ketiak Ustaz. Dia macam ni tau. Pegang ni, apa sebab? Pegang macam ni, tuan-tuan, ayah ibu. Tuan-tuan telah memegang satu jasad yang sebenarnya tak lama, kan? Berapa umur tadi nak? 3. Darjah 3. Darjah 3, ingat 3 tahun. Masya Allah, besarnya 3 tahun. Darjah 3 Ni nak jadi saintis ni. Besok dia masuk MRSM Ulul Albab yang hafal Quran tu. Mana ibunya? Allah, ibunya berkat, ibunya sejuk perut mengandung. Tuan-tuan, tak lama tuan-tuan. Lagi 3 tahun dia masuk asrama. So, gunakanlah kesempatan ini yang sebaik mungkin. Pegang dia. Kerana bila kita pegang dia berkasih sayang macam ni tuan-tuan, kita punya neuron, kita punya magnet dalam badan melekat kat dia tuan-tuan. Dia teringat ayah pegang dia. Nak belajar gaji-gaji kan? Berbanding dengan abang malas ni. Tuan-tuan pegang macam ni. Dulu abah kan, abah dulu waktu macam ni kan, abah pergi tolong mak kat dapur basuh pinggan mangkuk. Dia suka tuan kalau tuan pegang macam ni. Dia rasa secure tuan. Ni laki pegang laki, ayah pegang anak laki kena pegang macam ni tuan-tuan. Grip dia kuat-kuat. InsyaAllah tulang dia tak patah ni, kuat ni tuan-tuan. Kalsium dia kuat. Ini cara Rasulullah pegang tuan-tuan. Kerana dalam hadis mengatakan ada sahabat dia merasakan hangatnya tubuh badan Nabi itu turun dekat dia. Tangan Nabi ni pegang kat bahu dia tuan-tuan. Macam ni. Ya Allah, hebatnya Islam mengajar kita pendidikan. Begitu juga kalau seorang ibu pegang anak perempuan, biasanya dia pegang kat bawah ni. Dalam hadis, dalam kajian hadis Quran menunjukkan seperti itu. Detail tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Pegang kepalanya, kan? Usik-usik telinganya. Ini nikmat tuan-tuan pegang. Kerana tak lama lagi kita dah tak boleh pegang dia. Dia dah masuk asrama, dia dah jauh, baliknya pun sebulan sekali. Dia pun dah akil balik, dia pun tak selesa dia perlakukan seperti ini lagi. Tuan-tuan terima kasih Azal, barakallahu fiqh. Terima kasih banyak. Kita beri buku satu hadiah ke ayah mak dia. Terima kasih Azal, jazakallahu khairan. Allahumma faqih din, ta'wil. Ya Allah, pandaikan dia urusan agama. Jadikan dia memahami Quran, hadis. Dan ni anak saintis Muslim. Baik Azal, nanti Ustaz belikan kamu buku ni. Tunggu sampai habis. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, buku ni adalah satu buku yang antara yang terbaik yang menurunkan kepada kita ilmu pendidikan anak-anak explain, diterangkan dengan baik, teliti, gambaran. Gambar-gambar nak diambil ni bukan sembarangan tuan-tuan, dikaitkan. Betul tak cara ni? Betul tak cara ni angkat tangan berdoa umpamanya? Betul tak cara macam ni pegang anak-anak? Betul tak cara macam ni kita mengajar dia sembahyang? Kan? Di samping itu dia letakkan diagram dan doa-doa dan semuanya ditunjukkan secara, ada sebahagiannya sebagai petermindah. Alhamdulillah saya dah baca buku ni, saya dapati sangat saya rekomenkan untuk tuan-tuan miliki kerana dia adalah salah seorang daripada pemimpin pelajar. Maksud saya tingkatan 5, dia tingkatan 6 di Kolej Islam Kelang. Antara ketua pelajar yang amat kami sayangi, pemimpin kami, Naqib dan sebagainya. Jadi Dr. Fatih Yusof dan isterinya Saudara Ros Izanuri. Tulisan ni saya cadangkan tuan-tuan miliki. Tak rugi insya-Allah. Cantik buku ni, kertas dia baik, ringan. Harganya berapa? RM23. Dan saya bercakap ni atas kapasiti. Saya juga seorang pendidik dan saya juga seorang ustaz. Sedikit sebanyak yang mari masuk. Yang ada kat buku ni amatlah menarik untuk tuan-tuan baca, kaji. Sama ada yang akan berkahwin, yang sedang menunggu kelahiran anak, yang telah ada anak, untuk repair mana-mana yang kurang tuan-tuan. Bahaya tuan-tuan. Saya mengajar di beberapa tempat, kadang-kadang ada anak-anak yang bermasalah. Anak-anak ni cakap, bila kita tanya dia, kita buka ruang untuk dia bercakap, dia kata, kadang-kadang bapak dia panggil, hai anak luar nikah. Bapak dia panggil gitu tuan-tuan. Hai barwa, bapak dia panggil. Kejilah perkataan ni tuan-tuan. Perkataan tu nak remove pada diri anak-anak tuan-tuan, nak uninstall balik tuan-tuan, bukan senang tuan-tuan. Sekali cakap perkataan yang tak elok seperti itu, kalau kena tepat pada waktu yang mana doa dimustajabkan sang ayah lakukan, memang tepatlah tuan-tuan, kena dia. Da'watul walid ala waladihi, dalam hadis mengatakan doa seorang ayah untuk kebaikan anak atau keburukan anak dimakbulkan serta-merta tuan-tuan.
Jadi itu sebab cara kita nak remove ni macam mana tuan-tuan? Remove macam mana? Kena cakap berkali-kali dengan anak-anak. Sebenarnya dulu ayah jahil nak, ayah minta maaf lah. Dulu ayah tak kerti cakap je yang baik. Dulu ayah selalu marah pada kamu. Bukan marah ayah tu tanda sayang nak. Minta maaf lah. Dulu ayah tak pernah tahu benda ni. Kena cakap banyak kali tuan-tuan. Satu kali kita cakap benda yang salah tu, 99 kali kena repair balik sebenarnya tuan-tuan. Kerana kalau tidak, dia install permanently dalam minda separa sedar anak ini bahawa dia memang tak guna. Bahayanya tuan-tuan ni. Jadi bapa yang dimuliakan Allah sekalian, pendidikan saya sentuh sekali lagi, saya sebut awal tadi adalah isu Quran. Itu sebab kita lihat para sahabat yang awal, contohnya Sa'ad bin Waqqas berkata, kunna nu'allimu auladana sirah kama yu'allimu ahaduna suratan al-Quran. Kami didik anak-anak kami untuk menyedari, memahami, mengikuti Rasulullah SAW dan tarbiyah macam kami mengajar mereka Al-Quran Al-Karim. Tarbiyah penting tuan-tuan. Kan? Sampai itu kita kena adakan dia mentor dalam hidup, carikan abang yang baik. Itu sebab dia kena dekat dengan surau, dekat dengan masjid. Kerana kat situ banyak figure-figure yang boleh diikuti. Senang. Kalau kita tak ada, ni orang boleh diikuti. Ustaz-ustaz mengajar umpamanya. Ya. Jadi tuan-tuan, program minda ke arah kesalihan anak-anak lelaki atau perempuan berlaku daripada diri kita. Jangan di privatisekan, disubkan kepada orang lain. Kita punya tanggungjawab. Kerana isu Quran menunjukkan ayah anak tak berhenti daripada surah yang kedua daripada Al-Quran Al-Baqarah sampai ke penghujungnya. Kita akan lihat ayah dengan anak. Ibrahim dengan Ismail, Zakaria dengan Yahya, Luqman dengan anaknya. Kisah dalam surah Al-Kahfi, kisah dalam surah Al-Buruj, kisah dalam banyak surah daripada Al-Quran Al-Karim akan menekankan aspek ini. Jadi bapa-bapa jangan duk harap kat bini, isteri kita je kena buat semua. Kita punya ayat lebih disenangi, lebih dipatuhi oleh anak-anak daripada ayat isteri biasanya. Sebab tuan-tuan, ada kajian yang dibuat, bila orang ni kehilangan bapa, itu sebab Islam amat mengharamkan zina tuan-tuan ya. Kerana zina akan menyebabkan anak lahir tidak ada bapa. Bila tak ada bapa, anak-anak ni tuan-tuan very unlikely nak jadi baik. Kecenderungannya untuk jadi jahat sangat ketara. Kerana tidak ada seorang yang mempunyai pengaruh dalam dirinya, baik lelaki baik perempuan, dia akan terdorong untuk melakukan kejahatan daripada kecil kerana tidak ada bapa dalam hidup. Itu Islam amat melarang sebarang bentuk yang membawa kepada perzinaan, hubungan secara haram, kerana akan menyaksikan kelahiran anak-anak tidak ada bapa di sisi. Ya. Jadi itu sebab orang yang menjaga anak yatim dimasukkan dalam Islam adalah kehilangan bapa. Kehilangan bapa dipanggil anak yatim. Tapi orang Melayu kalau kehilangan bapa ke atau mak dipanggil yatim. Kehilangan dulu dipanggil yatim piatu. Orang Arab dalam Islam, yatim adalah yang tidak ada bapa. Kerana orang yang jaga orang yang tak ada bapa ni dipanggil ana wa kafil yatim kahataini yaumul qiyamah. Aku dengan penjaga anak yatim akan berada begini rapat dekat kiamat. Tunjuk Nabi jari baginda menampakkan rapatnya orang yang menjaga anak yatim. Kerana orang yang menjaga anak yatim ni dia menggalas tanggungjawab ayah tuan-tuan sebenarnya. Tengok ya. Jadi isu ini adalah isu penting. Para sahabat, tabi'in, ulama, Imam Ghazali tengah duduk berehat-rehat pun bersantai, sempat tulis artikel tentang ayuhal walad, wahai anak. Kecil je buku tu, satu risalah teringat ke anak. Ibn Qayyim, seorang ulama yang terkemuka dalam mazhab Hanbali, dia miskin. Bila cucunya lahir dia tak ada duit nak belikan kek ke, nak belikan baju ke, nak bagi hadiah apa, tak ada. Yang dia ada adalah ilmu dalam kepala, dicurahkan pada penulisan. Keluarlah satu buku bernama Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Dia tulis pada awal tu, dia kata, cucuku kau lahir dalam keadaan Datuk memang tidak memiliki apa-apa cu. Datuk hanya ada ilmu sedikit, Datuk curahkan kepada kau. Bila kau besar kau bacalah buku ni. Ini tanda sayang seorang Datuk. Tuan-tuan, inilah kisah pendidikan ni tuan-tuan. Jadi ambil beratlah isu pendidikan. Jangan kita anggap kita dah hantar anak pergi sekolah agama, kafar petang selesai. Ya, ada yang lebih zalim lagi. Dia jirannya cikgu, dia pekerja bank. Taklah bank mana tak sebut lah tuan-tuan, cikgu sekolah mana tak sebut lah. Dia suami isteri kerja heavy lah. Isterinya, jirannya bekerja sebagai cikgu, suami isteri. Cikgu tolong cikgu ya, anak saya balik pukul 5 ni, selama duduk rumah cikgu, nanti malam petang saya datang ambil lah. Jiran sebelah je. Dia tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, dia balik pukul 6, dia pergi jalan-jalan dulu Alamanda ke mana-mana ke, pukul 9 malam baru dia balik. Anak dia dah siap makan, dah siap mandi, dah siap tukar baju, pakai lagi anak baju cikgu tu, baju anak cikgu tu.
Ya Allah, sepanjang tahun mentang-mentang dia tak nak letak kat transit point. Kalau letak kat transit point 1 jam RM5 ni. Pandai dia. Ya Allah, dia ingat cikgu tu ada masa nak didik anak dia, tuan-tuan. Orang macam ni, orang tak peka, susah nak masuk syurga, tuan-tuan. Jangan ambil sikap macam ni tau. Tolong. Kita dah balik pukul 6, lekas balik. Ambil tanggungjawab didik anak. Jangan serahkan pada orang lain. Dah terpaksa bekerja kerana keperluan pada hari ini. Suami isteri hidup, cost of living tinggi, tak nafikan kena bekerja, tapi balik cepat-cepat. Kerana isu anak-anak lah isu umat, isu anak-anak, isu Quran, isu hadis, isu masa depan. Jadi moga-moga Allah berkati kita, tuan-tuan. Syukurnya kita pada Allah kerana kita dahulu ayah ibu kita banyak spend masa untuk kita. Sebab pada hari ini hidup kita amat baik, amat tenteram, berjaya dalam hidup kan. Doa mereka, ya Allah. Ya, adakah kita dapat meneruskan tradisi ini ataupun tidak? Mari sama-sama kita manfaatkan buku ni. Anakku, penyejuk mataku. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina. Apa lagi? Qurrata a'yun. Qurrata a'yun. Qurrata a'yun maknanya penyejuk mata. Kan? Tuan-tuan, saya dulu pensyarah UIA tu. Ada seorang kawan, saya berkenalan dengan dia. Anak dia masuk ke UIA. Lepas tu dia ditempatkan di kolej yang jauh. Dia punya kolej perubatan jauh. Biasa budak perubatan ni duduk 2 orang satu bilik, kerana mereka ni mak pulun. Dia duduk 2 orang je satu bilik. Tapi kerana masa peringkat awal, dia tak dapat kolej yang perubatan tu, dia terpaksa duduk campur dengan budak fakulti lain. Faham kan? So dalam kelas, dalam dorm tu ada bukan 10 orang. Campur lah macam-macam lah, budak-budak belakang kursus lah. Cuma yang dorm ini duduknya dekat dengan masjid. Kalau bang pun, kalau kamat pun turun pergi masjid masih sempat dapat rakaat pertama. So apa jadi? Bila kita arahkan semua budak-budak medik selepas semua disynchronize kan, supaya dipindah ke tempat medical punya hostel, dia tolak. Dia kata, tak apalah Ustaz, saya rela duduk sini walaupun 10 orang, walaupun kawan-kawan saya semuanya tak berapa rajin belajar, tak mengganggu saya harap saya dapat mempengaruhi mereka jadi baik. Ya Allah, murninya hati doktor ni, tuan-tuan. Dah jadi doktor, tuan-tuan. Dia tak mau pindah ke fakulti yang jauh kerana baginya nanti rugi, tak dapat sembahyang kalau lambat berjemaah. Budak ni, tuan-tuan, tak sampai 1 sen pun tiba-tiba kerajaan bagi tawaran dia pergi ke Russia buat medik kat sana, medicine, dan dia pergi. Dan tuan-tuan, dekat Russia pun dia buat baik lagi, tuan-tuan. Ajak kawan-kawan sembahyang Jumaat, kumpulkan mereka. Ya Allah, hebatnya. Walaupun dia fakulti yang macam tu, tuan-tuan, hebatnya, tuan-tuan. Ni berkat doa ayah, tuan-tuan, berkat doa datuk. Kita bersyukur pada Allah kerana kita dapat hidup dengan baik pada hari ini. Dapat jadi orang yang baik, suka pada kebaikan kerana doa mereka, tuan-tuan. So kita teruskanlah berdoa untuk mereka. Di samping itu, tuan-tuan, kami perkenalkan juga, ni adalah satu majalah namanya JenQ. JenQ ni adalah majalah untuk orang muda. Semua orang muda ni kan, life begin at 40, tuan-tuan. Ini adalah majalah JenQ, Generasi Quran. Majalah ni juga untuk orang muda. Kerana dalamnya fokusnya, tuan-tuan, adalah penceritaan orang-orang yang awal, bagaimana mereka jadi orang yang saleh. Ashabul Kahfi, zaman sahabat dulu pun yang mengikut Nabi SAW adalah orang-orang muda. Sayyidina Umar masuk Islam umurnya baru 28. Sayyidina Ali 8 tahun. Tengok kan? Jadi orang-orang muda ni membekalkan tenaga, membekalkan banyak kebaikan untuk Islam. Jadi kita cuba ajak orang muda jadi generasi Quran balik semula. JenQ, Generasi Quran. Dalamnya kalau tuan-tuan perhatikan, penuh dengan kartun, penuh dengan petua. Dan kalau adalah adik-beradik, anak-anak ke yang pergi belajar kat overseas, tak kira lah Jordan ke Syria tak kira lah, Mesir, ke Poland, ke mana belajar medik kan, minta dihantar ke majalah JenQ, pengalamannya, bagaimana kesungguhannya belajar. Ada budak kat Australia tulis, hantar cerita bagaimana dia mengislamkan Australian. Ada budak belajar dekat mana kat Spain, cerita tentang pembangunan Islam kerana dia ambil arkitek dekat Spain. Pengalaman ni berharga untuk rangsang adik-adiknya yang ada dekat Malaysia ni supaya baca dan jadi baik macam dia, cemerlang macam dia. Kerana anak-anak kita ni, tuan-tuan, dia bukannya malas tau, dia tak ada prospek. Kerana prospeknya diganggu oleh TV, oleh YouTube, oleh iPad, iPhone, apa lagi, tablet. So kalau dibaca kakak dia punya kerjaan ni, bestnya kat Kanada belajar ada orang Islam kat sana. Bestnya kalau pergi Kanada, dia tanam minat, tuan-tuan. Jadi majalah JenQ ni kami cuba bekalkan penceritaan daripada Quran, daripada hadis dan pengalaman orang yang masih hidup.